الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuliah Al-Quran dan As-Sunnah petunjuk sepanjang zaman. Tak ada kitab. Bukan kata kita pandai, tapi kita nak baca ayat Quran dan hadis. Kita gabung kedua-dua sekali. Kerana rujukan utama umat Islam tak ada yang lain dah. Al-Quran dan As-Sunnah. Saya sebenarnya memang saya nak bukukan semua poin ni, tapi tak ada. Kena cari seorang yang betul-betul pandai, pandai tab Arab, apa tab hadis. Ayat Quran tak apa, boleh copy paste, tapi tang hadis payah. Hadis ni dah kena type juga. Nak cari hadis tu kan senang. Jadi malam ini ada tajuk tuan-tuan. Tajuk malam ni ialah kehancuran umat. Bagaimana Allah menghancurkan sesuatu umat ataupun sesuatu bangsa. Malam ni pakat dengar. Dan perkara ini berlaku dalam negara kita. Sebablah ni negara kita parah. Parah. Kita mulakan dengan firman Allah dalam suratul Anfal, surah ke-8 ayat 25. Saya nak rujuk dua kitab, tuan-tuan dengar. Satu ni sebut politik, satu ni dia tak sebut politik, tapi kita gabung dua-dua. Sebab tu pandangan ulama berbeza. Kadang-kadang ada orang komen, apalah ustaz ni tafsir tak betul, kepala bapa hang tak betul. Hang tak jumpa yang aku jumpa. Dia tak? Dia kena kepala bapa tapi cakap kot je, kalau cakap depan aku KO dia. Aku tabuh tu ya mak nanti. Sat lagi tuan-tuan dengar, ini berbeza ayat yang sama. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Saya terjemah dengan macam cara saya lah. Dan takutlah kamu, kata Allah, akan fitnah. Fitnah ni malapetaka. Ataupun bala bencana. Yang bukan hanya akan menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman secara khusus, tetapi akan menimpa kamu semua secara umum. Dan ketahuilah sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu amat pedih sekali. Hari itu apa? Baru ni khutbah Jumaat Masjid Batu. Entah dah. Tajuk ni kan, tapi atas mimbar tak boleh panjang-panjang kan. Kuliah boleh lah kita nak rendang. Atas mimbar ni kita bagi poin saja. Poin sikit-sikit dah. Pasukan siapa kadang-kadang orang marah juga. Ada juga ustaz khutbah sampai 45 minit. Kan? Cemui. Kan? Tu pula main lambat pula. Jenis ustaz main lambat pun banyak. Kat ustaz ni mau kena kata kau tuan-tuan. Kan? Hari tu ada seorang ustaz. Dia buka kitab hadis. Tajuk malam tu memang nak kata kat ustaz. Kan? Pendakwah yang malang tajuk dia. Dia tanya pula jemaah, boleh tak yang ni kita tak usah baca pasal nak kena kepala kami ni. Dia saja buat lawak lah kan. Nak cerita gitu. Baik. Dah lama lambat, panjang pula. Jadi orang bunyi. Bukan ustaz di Malaysia ni dia. Di Timbuktu.
Apa tahu tak Timbuktu tu di mana? Timbuktu ni di sebuah tempat dalam negara Mali. Mali ni Afrika Selatan. Tahu? Mali itu sebuah negara. Dalam negara Mali itulah ada nama sebuah tempat Timbuktu. Bersebelahan dengan Timbuktu ialah Tikam Batu. Hampa aku buat lawak tak gelak mangkuk tu. Aku kau tiajak kan. Mari kita pakat dengar. Tengok. Jadi Allah kata bila malapetaka menimpa sesuatu kaum, bukan orang yang buat zalim saja kena. Orang baik pun kena. Orang soleh pun kena. Secara umum. Kita dengar tafsiran pimpinan Ar-Rahman dulu. Membiarkan perbuatan-perbuatan maksiat berkembang dalam masyarakat. Ni akan membawa bala bencana. Bukan sahaja kepada orang-orang yang berdosa itu, bahkan juga kepada masyarakat umumnya. Judi, arak, tu semua dia lah tu maksiat. Kan? Pergaulan bebas. Tu dia. Di Kedah sampai keli-keli. Pasal kerajaan nak haramkan judi. Ada 2 orang ahli Dewan Undangan Negeri tak setuju. Orang Islam tak setuju mengharamkan judi kerana ini adalah hak orang bukan Islam. Kita duk habaq berzaman dah. Agama lain pun mengharamkan judi dan arak. Tak ada agama yang kata arak dan judi itu boleh. Kan? Jadi amat malang lah kan. Kita yang mengaku seorang Islam, konon-konon beriman, kita mempertahankan pula. Tengok dia kata, membiarkan perbuatan-perbuatan maksiat, judi, memporak-perandakan rumah tangga, arak, tuan-tuan ingatlah kes-kes duk langgak kan, langgak mati lah. Hak kena langgak semua Melayu. Aku pun naik belik. Tak kena apa acong dengan maniam. Kena Melayu macam saja pun kan. Tengok dia kata, membiarkan perbuatan-perbuatan maksiat berkembang dalam masyarakat, termasuk dalam sebuah negeri atau negara, akan membawa bala bencana bukan sahaja kepada orang-orang yang berdosa itu, bahkan juga kepada masyarakat umumnya. Semua orang kena. Covid ni bala kan. Coronavirus pernah tengok tak? Abang tak pernah? Coronavirus tak pernah tengok? Ya Allah, banyak. Tuan bangsa tengok apa? Toyota Corona. Abang kita ni nak challenge. Dia duduk lawan dengan saya. Siapa mai dulu masjid? Hari ni Seri sama-sama sampai. Elok saya masuk nak parking, tengok dia baru turun nak bawa keluar handmade. Oi, Seri kan. Selalunya dia menang lah. Dia dekat, aku jauh. Kira ustaz tadi sampai berapa awal no? 6.30. Ustaz macam ni hampa layar lebih sikit. Bagi sagu hati pun lebih macam tu lah. Kan? Ajak pergi makan di restoran. Ni ajak pun tak. Kan? Tak pasti tak main. Kena bagi dia dengar. Baik. Oleh itu, tiap-tiap seorang bukan sahaja diwajibkan menjauhi dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, tetapi juga berkewajipan mencegah perbuatan itu daripada merebak dalam masyarakatnya. Ni tanggungjawab kita bersama. Awak balul dengar tu, 2 ahli Dewan Undangan Negeri di Kedah hak tak mau sokong pengharaman judi. Kan? Arak kita akan menyelia ataupun kita akan hadkan macam tu. Dengar ayat yang sama, tafsiran dia berbeza. Cuba dengar. Tu cerita dia tuan-tuan. Pasal ada orang kata ustaz ni tafsir tak betul, aku kepala bapak dengan aku. Baik. Cuba dengar. Takutlah kamu akan cubaan, dia kata bahaya ataupun bala yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim sahaja, tetapi menimpa kamu semuanya. Apa dia? Apabila kezaliman bermaharajalela oleh penguasa sesuatu negeri. Penguasa ni apa bang? Pemimpin lah. Kemudian maka bahaya akan menimpa penduduk negeri itu kesemuanya. Ini politik Tengok dia kata lagi, tiada kecuali meskipun ada di antara mereka yang soleh dan membuat kebaikan. Kan? Kita rajin bangun malam kan?
mai yang tahajud lah. Mai bala dia sapung kita-kita ke. Covid. Di Kedah tuan-tuan. Tuan Guru Pak Tih Kuala Nerang, Pak Tih Mat Kuala Nerang meninggal. Awak start duduk jauh nak lari balik awal apa? Mai duduk depan ni. Pak Tih Mat Kuala Nerang meninggal kerana Covid sebab lah. Sikitnya alim ke? Umur 94 tahun. Amalan ni tak usah kira lah tuan-tuan, kalau banding kita tak ada apa. Hari ni orang sama gagah mai siapa? Masjid runtuh ke apa? Masjid ada lagi? Baru buat takkan runtuh lah. Itu cerita tu. Esok di sana tak boleh baca cerita ni pasal saya buat benda sama. Kan? Baik. Cuba dengar lagi tuan-tuan. Dengar elok yang ni. Sebab itu pula apabila rakyat yang banyak membiarkan penguasa berbuat kezaliman, jenis tak peduli politik. Tengok. Maka mereka akan mendapat bahaya semuanya, bukan orang yang zalim sahaja. Beginilah sunatullah. Sebab kezaliman sebahagian umat menjadi dosa semua umat. Insaflah. Faham tak? Sebab tu bila pemimpin ni zalim, wajib kena tegur. Afdalul jihad. Tu kata Quran, sunnah, petunjuk sepanjang zaman. Baca hadis pula. Kan? Ingat cerai sangat ke? Ingat depa yang beli hadis. Pergilah. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad paling utama ialah berkata benar di hadapan apa dia? Pemimpin yang zalim. Macam kita buat khutbah naik atas ni bagi tu ya, tu jihad lah tu. Cuma kadang-kadang ada juga AJK masjid penakut. Hak mana tak berani panggil aku baca khutbah, semua tu syirik dengan AJK. Boleh kata syirik. Matanya gue okey. Masjid batu okey. Mana tak berani tu confirm syirik. Takut dengan manusia syirik ya. Percaya tak adik? Percaya? Hang bagi dalil. Jangan duk hanggut tak ketawa lah, jangan duk sembang kari. At-takhshawnahum fallahu ahaqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Surah At-Taubah, surah ke-9. Ayat ke-13. Ustaz Fauzi. Apakah kamu takut kepada mereka? Akulah sepatutnya kamu takuti. Kalau kamu benar-benar beriman. Orang beriman tak takut pada makhluk. Bukan cakap besar. Yakin dengan Al-Quran. Boleh? Tengok siapa tak engguk tu geng-geng dia lah tu. Nasib baik semua okey. Kan? Baik. Jadi malam ni kita nak cerita. Nak bahas kehancuran umat. Bagaimana Allah menghancurkan sesuatu bangsa ataupun sesebuah negeri ataupun negara. Banyak sebab. Kita ambil 3 sudah cukup lah. Sahabat dia dengar lah khutbah Jumaat itu. Power lah. Power. Tanya dia sahabat tu. Saya tahu dia tengok. Walaupun aku duduk atas mimbar, aku mak. So, aku boleh scan walaupun hampa pakai ni. Aku erti siapa dia. Hampa tak buka pun aku tahu hampa siapa dia. Ada seorang tu kat 5 tahun saya tak jumpa dia. Dia pakai mask tak buang. Duduk sandar nantiang. Entah orang tempat sekian kan, masjid sekian. Tu. Dia kata boleh ingat ayat Quran, boleh ingat tak kawan tak boleh ingat. Lah martabat dah naik dah, boleh scan. Dari jauh boleh scan siapa dia, kau ni siapa dia. Tu ilmu Allah bagi, hampa tak percaya. Tu kalau habaq kau Wahabi kita bohong mana dah. Wahabi ni semua bohong. Depa ni semua tak percaya. Kita cerita tentang tabarruk, ambil keberkatan. Nabi tak pernah buat. Hampa tak tengok Quran, duk kelebek hadis. Main nak cerita sikit. Tabarruk ni makna ambil keberkatan. Siapa kata Nabi atau Rasul tak buat? Siapa berani lawan hujah saya? Tak kira baru saya beritahu surah ke-berapa ayat ke-berapa. Wahabi ni dia nak kelebek hadis lah. Quran tak tengok. Depa bukan mahir Quran, minta maaf lah. Nampak renung tu macam Wahabi apa? Aku kan boleh kira tengok pelik sikit Wahabi. Aku seminggu ni memang aku duk tabuh depa. Bukan saya pelekeh depa duk pelekeh ulama Allah. Siapa kata ada manfaat? Ulama tu Nabi ke? Allah ajar ke dia benda gaib? Tu perkataan dia.
Hak seorang lagi kata, ni ilmu tasawuf ni. Ilmu tasawuf ni saya ingin menegahkan macam ayat acak. Lepas tu dia kata pula, sambutan Maulidur Rasul macam sambutan Taipusam. Yang tu hina tak? Jadi salah tak kalau aku hina mereka? Tak salah. Mereka bukan ulama. Aku tengok macam ulak dan semua. Hak kata tu pun mamak. Jumpa aku hari tu buat mata halui. Aku ingat dia buta, dah lama tak tengok, tak jumpa. Oh buta je, buta perut. Boleh dia kata macam tu. Wah, ulama tu Nabi lah. Allah ajak dia benda raib mah. Sombong cakap tuan-tuan. Ilmu tasawuf macam ayat acak. Saya ulang sekali lagi. Oh nak tunjuk berani lah. Tak kena tangkap lagi sembang. Tak pernah lagi kena kepung macam aku ni. Aku tak cakap besar kan? Kena kepung polis main sampai berapa terang. Aku jekah dengan polis semua balik. Bukan aku takut polis, polis pula takut kat aku. Ni ada polis. Nasib baik polis pencin, kau tak payah aku. Nah, di Beranang Selangor kenal juga. OCPD main dengan grup ni. Saya lawan hangit, bukan saya nak cakap besar. Alah puak ni duk berani kata macam tu lah. Kat pemimpin zalim tak kata pun. Betul tak? Mai saya nak cerita bagi point sikit hampa jawab tentang tabarruk Ustaz Fauzi. Ambil keberkatan kan? Boleh tak? Guna ayat Quran ke? Saya mengaji tuan-tuan. Saya mengaji dengan ulama yang bernama Syekh Jamil Halim. Ulama Lebanon, aku mengaji kat dia. Aku tahu lah, aku dengar dia. Memasuk YouTube, type nama dia. Cuba dengar. Ada sari kata. Hampa tak faham Arab tak apa, dia ada sari kata. Jamil Halim, Ustaz. Jangan hampa pitat Jamil Abu. Yang tu tak terpakai, menikah 3 orang. Tipah, Hasnah, Rohani. Kan? Tipah dia ingat dia bermadu dengan Hasnah. Bila Cik Rohani tunjuk, ni lah gambar suami saya. Dia tunjuk kat Hasnah. Kak Hasnah panggil, Kak Tipah datang kejap, ni ada kejutan ni. Inilah suami Cik Rohani. Dia tengok-tengok, laki dia juga. Saya dah kenal lama dah Cik Jamil bin Abu kan? Betul dia kata. Saya kenal lama dah 12 tahun. Orangnya pemalu. Jamil. Kusangkakan 2, rupanya 3. Ni aku nak kata kat Perdana Menteri pula. Pak Lumae. Aku sangkakan 2, rupanya 3 juga nak kena cucuk kali ketiga. Booster. Kita ingat 2 lah. Tu ada orang cerita silat-silat. Ustaz, tak tahu kena cucuk. Macam road tag. Aku tak mau cucuk lagi lah. Tak tahu mengarut dah. Faham ni? Apa tak gelak pun. Dan jadi cerita macam ni. Dengar tabarruk ni ambil keberkatan. Dengar elok. Bukan nak lawan Wahbi sebab kita ada hujah. Hujah daripada Quran. Nabi Yaqub alaihi salam, dia buta. Kenapa dia buta? Karena dia kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam, anak kesayangan dia. Hilang. Dia menangis sampai hilang pemandangan, hilang penglihatan. Jadi buta. Rupanya bila banyak menangis boleh menyebabkan jadi buta sebab-sebab. Tapi bukan Nabi Yaqub saja buta kerana menangis tuan-tuan. Ada lagi Kasim Selamat. Dia pun menangis kerana kehilangan Sabariah. Mak mentua dia Nyonya Mansur. Tak guna punya mak mentua. Mak mentua paling haprak Nyonya Mansur. Pak mentua paling tak guna Sidik Sigaraga. Patut dia ikut tu menikah sekali baru mau buat cerita kan, Nyonya Mansur kahwin dengan Sidik Sigaraga. Nak tengok nak jadi apa. Bila dia dapat berita kata Nabi Yusuf masih hidup, dia seronok tuan-tuan. Jadi anak dia nama Yahuza,
anak Nabi Yakub, bawa mai pakaian Nabi Yusuf, baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf. Lalu dia ada dua versi, diletakkan di muka Nabi Yakub. Setengah kata, tafsir kata, Nabi Yakub cium baju tersebut, cium baju Nabi Yusuf, ambil keberkatan. Lepas cium ataupun lepas dia tembak di muka dia tu, dia tarik balik baju masa tu, dia boleh lihat semula. Tak, nak dengar nak? Celik balik. Tabarruk. Siapa buat? Bukan ustaz ni, Rasul. Nabi Yakub, anak pada Ishak. Tu dia. Mari kita dengar Quran. Dia ingat apa hebat kan? Semua bid'ah buah penumbuk cuma. Ada? Samsing ustaz ni no. Samsing lah, kita ada hujah. Hampa tak ada hujah. Kan? Dengar ni. Kita baca ayat dia, ambil keberkatan baca. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Maka sebaik-baik sahaja datang pembawa khabar berita yang menggembirakan itu, ia pun meletakkan baju Yusuf pada muka Nabi Yakub, lalu menjadilah ia celik kembali seperti sedia kala. Tu. Inilah orang panggil tabarruk. Jadi salah ke kita ambil ayat? Baca Fatihah. Sahabat Nabi baca Fatihah, hadis Bukhari, hadis ke-1670. Tapi dia tak baca di ayat. Dia baca di mulut dia, baca. Lepas tu dia pergi sembok di kaki JKK yang sakit. Dengan izin Allah sembuh. Dia guna Fatihah. Kita guna ayat, baca Fatihah, baca rangkaian ayat-ayat, nak buat ayat penerang hati, salah tak? Quran tu wasyifa'ul lima fis sudur. Quran tu penawar. Tok Syekh ni dulu tak erti baca Quran. Ambil ayat, selawat 3 kali, Fatihah sekali, baca 12 rangkaian ayat-ayat Al-Quran 3 kali, embuih sikit, tiap-tiap pagi Syekh ni minum. Tengok hari ni, alhamdulillah, walaupun taklah ulama, ustaz biasa-biasa je. Faham? Ambil keberkatan. Bukan duk pergi jampi siam. Jampi siam tahu, siam cakap, bang tahu? Painain, sawadikap, mai dekat sikit, aku nak dakap. Yang tu tak boleh syirik. Kita baca Al-Quran, minta ke Allah, tak syirik. Kalau kita kata kita berjaya kerana Quran, syirik. Siapa? Tak boleh tak? Quran bukan ada kuasa. Ikhtiar saja. Tuan-tuan, saya dapat satu ilmu. Tuan-tuan mai, saya pun tak ada nak mai, lupa punya nak. Lepas tiap-tiap semayang, tak tangan kanan di dada kiri, jantung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Minta pada Allah supaya Allah bagi kesihatan, jauhi kita daripada penyakit-penyakit. Hak duk baca tadi ayat Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat 83. Minta maaf, ayat 80. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan penyakit. Akidah betul lah tu. Maka ubat pun sama lah. Kan? Ada orang makan ubat sihat, ada orang makan ubat tak sihat. Nanti tak? Kan? Penyakit sama. Seorang makan sihat, seorang makan tak sihat. Nabi kata habatus sauda ni dapat menyembuhkan 1001 macam penyakit. Bukan pada semua, pada orang yang sesuai saja dengan habatus sauda. Saya tak sesuai. Madu, Nabi kata bagus makan madu. Saya makan madu, bila banyak makan madu panas, buang air basah, keluar darah. Tak sesuai madu dengan saya. Yang sesuai bermadu. Nak gilang ngantuk kan? Ustaz ni bukan benda ajak kan, tapi hujah ada. Nak lawan mai kan? Kau tak lagi tak larat nak jawab, kau tanya Quran surah ke berapa jam macam tu kan. Duk macam tu, duk hina ulama, boleh macam hampa tu hebat sangat dia ni. Jumpa hang saipak dah mama. Kau geram bapak Wahabi ni. Sombong sangat. Ada pula pergi kata sambutan melidu Rasul sama macam tai puzem. Tuan-tuan apa ni?
Apa nak tahu nama dia? Bayar RM10. Hampa semua nak free. Pergi cari sendiri lah dari YouTube. Sebab saya tengok lah. Tu yang saya boleh kata tu. Dulu ngaji pondok lanai. Aduh. Kalau tak kenal pondok tu, hang pun tak kenal bahasa Arab. Pergi luar negara seminggu balik-balik jadi bapak Wahabi. Aku pun pelik. Pergi seminggu, aku pergi setahun. Lama lagi pada dia. Kan? Di negeri yang saya pergi Yaman tu Wahabi ada, Syiah pada. Syiah Zaidiyah, Syiah betul pada, Syiah sesat belunggu. Kita tak terpengaruh. Kita tetap Al-Quran dan Sunnah. Kan? Boleh? Tu cerita dia. Boleh abang no? Ini semua bid'ah. Nabi tak buat, Nabi Yaakob buat. Nak berani kata Nabi Yaakob tu syirik. Rasul pilihan. Kan? Ishak, Yaakob kan? Macam tu lah. Ismail, bukan Ismail. Ibrahim, Ishak, Yaakob. Siti Sarah dapat melahirkan anak pertama, Ishak, ketika umur dia hampir 100 tahun. Oh dia. Cuba tanya bapa Wahabi tahu tak surah ke bapa, ayat bapa? Tobat lahum tak tahu. Aku pun tak tahu. Bila dia main aku nak tunjuk ni lah. So duk sombong lah sangat, duk kritik ulama-ulama silam. Kita tak standing tuan-tuan. Dia channel. Tuan Pinang lah cukup rancak ni. Lah Kelantan pun dah mula masuk dah Wahabi. Mula dah tuan-tuan Kelantan. Terengganu aku tak pernah dengar sikit. Kan? Tapi ada seorang Arab lah, nikah orang Terengganu tu Wahabi. Nama apa? Ada seorang tu. Dia kenal dengan Ustaz Engku tu. Mereka berdebat syok. Ustaz Engku tu kata, entah ni Arab. Entah pun tak faham bahasa Arab. Macam mana? Jam. Kemaluan besar tu bila orang kata macam tu. Kan? Arab tak faham bahasa dia. Nama apa tu? Ustaz apa? Khalil apa? Ada seorang. Dia tu kontroversi sikit. Lah katanya dia di ban kot di Terengganu. Kerajaan Enam Tindak ni Wahabi kan ni. Nikah Melayu Terengganu. Kan? Duk makan kopok leko pun tak boleh jadi Melayu lagi, mangkuk sungguh. Nak bawa ajaran macam tu. Hampa faham macam tu. Hampa amai, jangan paksa orang nak amai. Betul tak? Saya tak condemn kata ke depa tak betul. Kalau hang faham macam tu buat. Sebab saya rojok seorang ulama yang telah meninggal. Bila banyak sangat pandangan tuan guru, mana kita nak ikut? Saya pegang sampailah. Ada ABC pandangan, ulama ABC. Okey, enta yakin dengan ulama mana A? Baik, amal cara ulama A, tapi jangan kritik ulama B dan C. Itu sepatutnya. Ini macam pandangan depa ya betul. Tak betul lah macam tu. Macam hari ni 2 kamera, esok depa lanyak aku pula Wahabi. Macam dululah aku hentam Wahabi dia perlis, dia pakak melompat habis gila babi. Hak jadi babi gila apa dah? Kan? Mentam aku dan peringat awak empantam aku mati. Aku duduk tidur lena apa tu makan selera insya-Allah. Boleh? Macam tak setuju apa ni? Wahabi apa masjid ni? Kan dia kira ni. Nah, jadi kita macam itulah kan. Kita tak boleh terima pandangan ulama ni, jangan kritik dia pun ada dalil. Nah, baik. Itu contohlah tabarruk. Jadi guna ayat Quran boleh. Saya buat untuk diri saya buat untuk anak saya buat untuk cucu saya. Ada keberkatan, terang hati dengan izin Allah. Bukan duk pi jampi tu Syekh tamailah. Tengok belit serban pun kemas. Tu dia. Macam Yaman dia tengok. Esok kau besar tak tahulah, bulat tengok mana tak tahulah esok. Duduk dia diam. Aku duduk tengah hangat ni, entah tak? Ni ada buat muka dengan aku. Baik. Jadi mari kita dengar. Apa kehancuran umat, saya nak bagi 3 saja cukuplah. Pertamanya, sesuatu bangsa, sebuah negeri atau negara hancur tuan-tuan apabila pemimpin
dalam negeri atau negara tersebut hidup bermewah-mewah, hidup bersenang lenang dengan harta rakyat. Ada ke ustaz dalil? Ada, ni dia ni kitab dok ada, muka surat pun tak kita habaq. Kita baca dulu. Suratul Isra surah ke-17 ayat 16, wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutsrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Dan apabila kami kendaki, kata Allah, untuk menghancurkan sesebuah negeri, bagaimana caranya? Amarna mutsrafiha, kami perintahkan supaya taat kepada segala perintah yang terkandung dalam Quran as-Sunnah. Perintah kepada siapa? Mutrafiha, golongannya hidup bersenang lenang. Siapa yang hidup bersenang lenang di dalam sebuah negeri atau negara? Sekali lagi kita dengar muka surat 678. Tak lagi. Fafasaqu fiha. Tapi golongan ini fasik, derhaka, dilanggar juga hudud Allah. Hududnya makna batas-batas ketentuan Allah. Fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Maka berhaklah aku menghancurkan negeri atau negara tersebut, dan ketika itu aku menghancurkannya sehancur-hancur. Dengar, siapa dia yang hidup bermewah-mewah di dalam sebuah negeri atau negara? Muka surat paling senang ingat insya-Allah 678. Huraian. Sebabnya perintah Allah yang menyuruh taat itu ditujukan dalam ayat ini kepada golongan yang senang lenang dan berkehidupan mewah, meliputi ketua-ketua. Ketua tu apa dia? Pemimpin. Ni macam ada kat kita lah ni. Tu berebut sangat tu. Nak jadi Perdana Menteri, nak jadi menteri. Bila naik cuba tengok. Kroni depa sok kenyang makan. Dia apa yang hidup mewah? Lagi siapa lagi? Dan orang-orang yang terkemuka ni orang yang ada title lah. Tan Sri, Tun, Datuk Sri. Depa ni ada link dengan pemimpin. Depa ni kroni pemimpin. Faham tak tuan-tuan? Setuju tak ni? Siapa tak setuju angkat tangan tu? Malah ni aku cukup nak geram ke ni? Nampak semua setuju, selamat aku. Kalau tak setuju aku balik lagi. Kau pun kan berani ingat. Tak berani aku tak cakap macam ni dari dulu 30 tahun dah. Walaupun baru 30 tahun. Dari dulu macam itulah nada aku bila aku tentuh soal politik, soal kepimpinan negara. Tengok dia kata, depa ni ketua dan orang terkemuka kerana mereka lah yang menjadi ikutan kepada masyarakat dan besar pengaruhnya untuk merebakkan larangan-larangan Allah dalam negerinya yang berakhir dengan kebinasaan. Pemimpin ada kuasa. Orang terkemuka ada duit. Bila gabung, kita minta lesen. Nak apa? Buat kasino. Pemimpin bagi. Pemimpin makan persen. Confirm punya. Rosak tak masyarakat? Rosak tak? Rosak. Sebab tu mereka ni Allah kata mutrafin. Tak cukup tuan-tuan. Bukan mereka yang boleh hadis. Aku pun boleh hadis. Riwayat Ad-Dailami menguatkan hujah ni. Idza aradallahu biqaumin su'an ja'ala amrahum ila musrafihim. Apabila Allah kendaki untuk menghancurkan sesuatu bangsa, bagaimana bangsa tersebut dipimpin oleh pemimpin yang hidup bermewah-mewah dengan harta milik rakyat. Macam mana mereka hidup mewah, Syekh? Projek 10 juta habaq 15. Depa sapu 5 juta. Berlaku tak tuan-tuan? Hampa ni apa ni? Hampa ni PN ke MN ke ni? Pasal lah celaru ni. PN pun tak, MN pun tak. Jam. DAP apa hampa ni? Nampak tak tuan-tuan? Tu depa hidup mewah. 10 juta, abang 15 juta. Depa ada kuasa. Ada pengaruh, pengikut ramai. Kita kuat dengan hujah surah Muhammad, surah ke-47 ayat 22. Dah hampir 25 tahun tuan-tuan saya tak sakit. Dia mai balik penyakit tu. Doktor kata kronik penyakit ni. Tu macam mana doktor? Lama mana lagi boleh tahan?
Paling lama pun Ustaz boleh tahan, insya-Allah 30 tahun lagi. Alhamdulillah. Lambat lagi lah nak mati woi. 25 tahun dah tak main Ustaz, tentu main balik penyakit ni. Dia main serang batuk. Batuk dia nak jadi penat. Tuan-tuan, mari kita dengar ayat ni cukup clear. Tafsiran H. Zainuddin Hamidi. Tak ada, di sini tak ada, rumah saya ada. Muka surat 748. Surah Muhammad, surah ke-47 ayat 22. Allah, kalau kita dapat pemimpin macam ni, hari ni pun Mama Yani yang kita dapat pun, tu yang lingkup negara. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Allah sebut ayat 22 surah Muhammad. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu dapat kuasa, kamu jadi penguasa, kamu jadi pemimpin, antufsidu fil ard, kamu nak melakukan kerosakan di atas muka bumi, yang haram kamu tukar jadi halal, tu kerosakan lah tu. Judi haram, bagi lesen jadi halal. Tak ada judi sampai bila haram bodoh. Hang bagi lesen pun haram, tak bagi lesen pun haram. Kalau bagi lesen tambah sikit haram jadah. Kan? Wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu nak memutuskan hubungan silaturahim. Dengar tafsiran H. Zainuddin Hamidi. Dengar elok. Ni PRU tak lama lagi ni, tahun depan. Paling lewat Julai. Saya tak bertanding dah, tak mau dah. Kan? Politik ni kadang-kadang kotor lah. Orang yang terlibat politik ni berebut nak jawatan, berebut nak jadi calon, haprak sungguh. Minta maaf lah. Aku sikit tak berebut. Dulu aku bertanding pun sebab jemaah. Majlis Syura Ulama PAS pusat pilih aku. Nak abang tu kau tak kerti kot. Walaupun saya ranking kedua, bila pergi sana dia pilih aku, tak pilih nombor 1. Pasal orang tahu aku. Lama dah dengan PAS ni. Ceramah dengan presiden, timbalan presiden dengan Mak Sabu, kan? Ada Mak Sabu sini. Aku sampai lah baik dengan Mak Sabu. Nah, tu dia punya pasal lah jadi PAN kan. Tapi bila masuk rupanya tu tak ada seorang ustaz. Dia tulis dalam kitab dia, kitab Facebook dia. Dia sebut benda tu. Saya type. Hai, ni duk kata kat siapa ni? Tuan-tuan bicara. Saya lebih prefer kita jadi pendakwah, urus sekolah cukup, jiwa kita tenang. Tak ada nak pi canteh siapa, tak ada nak pi keh siapa. Rupanya kotor. Kalau politik Islam cantik, kalau politik sekular jadi macam tu. Kan? Ni yang berlaku, tak usah duk sembang lah. Aku terlibat lama, aku tahulah. Baik. Jadi tuan-tuan, kata H. Zainuddin Hamidi, dengar elok. Orang-orang yang tidak berpedomankan Al-Quran. Itu dia. Orang-orang yang tidak berpedomankan Al-Quran tadi, sekiranya mereka berkuasa, jadi pemimpin, macam mana perangai dia? Pertamanya di antara yang disebut, mereka akan melakukan kesewenang-wenangan. Rasa nak buat apa buat, nak buat projek apa buat tu, projek PNB tu. Bangunan katanya paling tinggi di dunia aku, Allahualam, 118 tingkat. Apa manfaat untuk rakyat? Aku nak tanya ramai ni. Tu ikut hawa nafsu tau. Lepas tu memecahkan kesatuan umat. Pelagar sana, pelagar sana. Bagi bangsa sendiri habis pecah belah. Bukan nak jaga bangsa sendiri, duk jaga India dengan Cina. Haram tunggu. Malam ni sudah panas. Tajuk panas. Kehancuran umat. Yang ketiga, yang ni dia kata betul sangat. Semua betul. Mereka akan membina kekayaan untuk diri dan keluarga. Kita tambah lagi, kroni. Hampa duduk matan janggui, aku duduk pi Selangor 20 tahun.
Pi belah Langat tu. Tu dia sebuah rumah tepi jalan raya punya besar. Cek siapa dia? Adik ipar menteri. Tu belum rumah menteri lagi. Tapi hangpa tak peduli politik. Duk salah Tok Lebay. Bila judi tidak diharamkan, arak tidak diharamkan, duk salah Tok Lebay. Tok Lebay ada 18 orang lah di parlimen. PRU 14 dulu, Tok Lebay letak 150 calon ahli parlimen untuk parlimen. Awak hangpa tak pilih Tok Lebay. Termasuk Tok Lebay ni tak menang. Nak lawan hujah tak apa, kita keluar tunjuk hujah hangpa. Ni dalam Quran, siap dengan muka surat, nama kitab tafsir lagi. Boleh adik? Minat lah aku. Tak minat pergi balik. Tunggu apa ni? Ajak yang balik. Rata daripada kecil sampai lah. Tekan tahu parah. Tinggal lima. Oh, anak sulung ah. Oh. Berapa orang anak? Seorang lah. Allahu akbar. Jaga lihat doa panjang umur dan kebajikan anak soleh insya-Allah. Awak seorang ya. Kelang tutup macam mana? Buka kelang baru. Lorak apa? Di sini boleh sembang depan mak dia jangan. Aku pun tak berani. Dia jeling siap. Dah bukan takut bini aku menakutkan aku, nak buat macam mana? Gelak sangat. Tok Syekh ni faham. Ayah hang tak mai? Ayah hang tak mai ah? Ayah hang pun mai ujung-ujung nak dengar apa dah. Ustaz ni lah boleh mampu, Ustaz lendak tau. Tapi Ustaz ni punctual sampai 6.30. Ustaz ni baca Quran ni walaupun tak tengok. Bukan nak sombong. Kadang-kadang kena sombong kat nonton dengan pok-pok jenis ni. Jangan duk tawaduk. Kita pakai kaedah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ulama tasawuf tapi dia sombong. Anak murid tak setuju. Macam mana tok guru sombong ni? Tetamu khas mai daripada istana, mai rumah tok guru. Tok guru sudah duduk atas lantai, tok guru di atas kerusi. Balik pemimpin zalim tu anak murid mai kerumun. Macam mana tok guru ni cakap tak serpa bikin. At-takaburu 'al mutakabirin sadaqatun. Tu dia. Orang jenis tu jangan duk tawaduk. Orang jenis takabur ni kita kena takabur dengan dia. Macam Wahbi lah. Kalau dia berani hina Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, kan? Kita nak tawaduk dengan dia. Pergilah. Kan? Nampak bukan setara dengan Imam Syafi'i dengan Imam Al-Ghazali. Setuju tak bang? Bang? Setuju? Nampak tak pernah hangguk pun. Hangguk pun tak ikhlas. Boleh start posisi? Bila panggil khutbah Jumaat ni? Tak panggil syirik. Aku duk gempak AJK masjid dengan itu. Pakat panggil tapi tak ikhlas panggil pun. Takut syirik. Hak khutbah pun tak bimbang tuan-tuan. Aku pelik sungguh. Aduh letih. Tapi kalau berani tu berani. Selangor kan kata Allah tak boleh lah. Syarat ketat tuan-tuan. Baru-baru ni saya pergi tuan Haji. Boleh. Masjid Wiradamai. Selamba ya. Saya telefon. Ustaz. Bulan ni saya nak turun KL. Okey, siap khutbah Jumaat. Ramai aku tu. Setahun setengah apa tak dengar. Aku rembuk kau. Tak bagi can lah. Peduli apa? Dah kalau kita cakap ada dalil. Nak takut apa? Panggil ni mufti kah main duk. Mai, tak mana saya baca tak betul. Datuk Mufti ingat ke ayat-ayat ni? Diam dia. Kan? Awak saya tafsir tak betul ke? Syarah hadis tak betul ke? Datuk Mufti tengok kitab ni, kami berjumpa kitab lain. Satu ayat Quran tuan-tuan ambil 10 kitab tafsir tak sama. Ayat yang sama cuba pergi tengok. Ulama ni kata macam ni, ulama ni kata macam ni, ulama ni kata macam ni. Bagi saya terima semua. Boleh? Tu cara Allah nak hancurkan sesebuah negeri, suatu bangsa atau negara apabila kemewahan, makna pemimpin hidup bersenang lenang, hidup bermewah-mewah dengan harta rakyat. Allahu Akbar. Dalam Quran Al-Isra 16, riwayat hadis riwayat Ad-Dailami, dan yang unggul sekali surah Muhammad ayat 22. Bila seseorang menjadi pemimpin tidak berpedomankan Al-Quran,
Di antaranya, dia akan mengambil kesempatan membina kekayaan untuk diri dan keluarga. Ini yang berlaku dalam masyarakat hari ini, khususnya negara kita. Tidak? Syekh, tidak? Tak angguk pun. Tidak? Hampa dapat apa? Pakai duit langu. Hak duk sokong tu pun langu. Tak ada apa. Dia bagi RM50 setahun. Tapi kalau jimat, insyaAllah lah, cukup lah. 10, 50 RM50 setahun. Simpan yang nak menteri darah. Mereka berjuta. Aduh. Mari kita baca hadis kat pok-pok. Mesti ada rakaman. Inna rijalan yatakhawaduna fima lillah bighairi haq falahumun nar yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Salihin. Suruh dia pergi cari. Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta awam, harta rakyat secara tidak benar, tempat tinggal mereka di akhirat ialah neraka. Cara tak benar. Membazir tak boleh, tambah kencing lagi tak boleh lah. Projek 10 abad 15 saya sebut. Orang yang berkenaan ada tunduk, walaupun dia pakai mask, aku tahu dia belah mana. Terus balik lah bang. Tak jumpa dah aku. Kan? Saya masuk-masuk tengok, cantik hari ni. Sakit hang hari ni. Dia pok-pok jenis tu lah. Jenis sampai tak boleh halal haram, dosa pahala kerana hidup senang tak boleh. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, pendapatan kita tu ada kaitan dengan amalan, tuan-tuan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Surah 23 ayat 51 Al-Mu'minun. Wahai Rasul, wahai Muhammad, kita sama lah. Makanlah kamu makanan yang baik-baik dan beramallah kamu dengan amal-amal soleh. Kita tak mampu nak beramal dengan amal soleh kalau punca pendapatan kita haram. Jadi malas balok lihat tu duduk sembang kemah lah. Jangan kata punca haram, menterkedarah makanan-makanan buatan orang kafir menyebabkan kita jadi lemah. Saya tahu lah sampai nak hafal Quran jadi segan. Cek. Allah, aku menterkedarah ni hampa beli di mana? Marah habis satu rumah. Hampa pun tak tahu aku warak. Kemah. Bukan nak makan tak tahu halah. Hak boleh kita elak lah. Tak duduk cari hak kafir. Produk Islam banyak dia. Tambah macam hampa ni muda-muda. Jaga makanan dari awal clear. Ustaz ni umur 33 baru dapat kesedaran pada Islam. 30 lah kita kata. Nombor ni sambut hari lahir. Ustaz Fauzi tergamak tak wish birthday. Happy birthday Ustaz. Aku duduk tunggu lah. Tak main pun daripada matan janggut. Hari Jumaat lepas 10 bulan 12. Tak apalah tahun depan lah kalau umur panjang. Lupa. Kemah. Daripada kecil dia nak ikut sampai lah tuan-tuan. Macam abang kita sama tak? Itu cerita dia. Boleh no? Jaga makanan, jaga minuman. Kita bawa balik pendapatannya haram memanglah jadi malas. Tuan-tuan ingat mudah kan nak bangun awal setengah jam, sejam sebelum subuh secara konsisten, secara berterusan. Payah. Jangan kata tuan-tuan ustaz pun sama. Allah balok lihat, mengeliat. Kan? Mayan 2 rakaat menguap. Mana nak standing dengan imam-imam dulu. Aduh. Yang kedua. Tadi kita mula 7.45 lagi 10 minit. Yang kedua, kehancuran umat, punca yang kedua ialah apabila kemungkaran berleluasa. Ni dia abang tadi yang kita baca. Wattaqu fitnata. Tak apa saya baca ayat lain banyak lagi. Tuan-tuan, saya nak kait dengan pemimpin dan orang-orang terkemuka. Depa ni lah punca maksiat berleluasa. Orang terkemuka dia ada apa? Dia ada dana. Dia ada fund, dia ada modal. Dia baik dengan pemimpin. Kan? Pergi jumpa Perdana Menteri contohlah, bukan Malaysia ni, luar negara, Timbuktu. Saya nak buka kasino lah. Modal saya ada 300 juta. Apa macam? Kan? Boleh menjana pendapatan untuk negara. Kan? PM Bengong ni pun okey. Member. Mereka ni berterusan tuan-tuan yang menyebabkan masyarakat hidup penuh dengan maksiat. Mana dalil Quran? Ada.
Al-Waqi'ah surah 56 ayat 45 46 Tuhan sebut innahum kanu qabla dzalika musrafin wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Kan Tuhan sebut sesungguhnya mereka ini dahulunya hidup bermewah-mewah. Siapa yang hidup mewah dalam sebuah negeri atau negara? Pemimpin dan orang-orang terkemuka. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'azim. Mereka ni berterusan terus menerus melakukan dosa-dosa besar. Akhirnya masyarakat jadi rosak. Dia dah. Kerajaan berani tutup pusat judi, taubat lahum tak tutup. Dia tak? Jam bagi Islam perintah. Kalau Tok Lebay esok kalau ditakdirkan menang banyaklah di parlimen sampai 140, Tok Lebay tak mengharamkan judi dan arak, kita tinggal Tok Lebay. Tok Lebay pun tak boleh pakai. Tapi Nabi ajak, nak berjuang macam mana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Hadis riwayat Abu Daud. Berjuanglah walaupun seorang-seorang diri. Pasal apa tuan-tuan? Bila kita ada usaha untuk mencegah kemungkaran, walaupun tadi kita baca ayat tu kata bila bala malapetaka menimpa satu kaum bukan orang jahat, orang baik pun kena. Tapi kena tengok ayat lain sama abang. Kalau kita golongan yang suka menghalang, mencegah kemungkaran, Allah akan selamatkan kita. Jangan tengok ayat tu nya. Falamma nasuma dzukkiru bi anjainal ladzina yanhauna 'anisu. Mari kita tengok surah ke-7 Al-A'raf ayat 165. Dengar. Jangan duk kata tak ada. Sebab tu kita kena masuk golongan yang suka mencegah kemungkaran dengan harapan, dengar elok. Maka tatkala mereka melupakan, tidak menghiraukan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, jangan bermaksiat, jangan bagi lesen judi, jangan bagi lesen arak, masyarakat rosak, negara rosak. Kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu tu. Kan? Ada abang? Nampak? Ustaz ni dia ingat sungguh dengan izin Allah. Surah ke-7 ayat 165 Al-A'raf. Tapi kalau kita duduk biak juga, kan? Tuan-tuan tara, bila kita biak, kita akan dilaknat oleh Allah. Bani Israel, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi sama kanu ya labi. Allah menyatakan lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Allah laknat keturunan Bani Israel atas lisan Daud dan anak Maryam. Apa kesalahan mereka? Nah. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Pertama daripada haka. Kemudian mereka melampaui batas. Ketiga, Tuhan sebut. Nah, dan mereka juga la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Depa tak larang kemungkaran yang berlaku di kalangan mereka, depa biar. Pasal Bani Israel dia guna pepatah Melayu, jangan jaga tepi kain orang. Nampak tak? Tak boleh, kena jaga. Sebab bila maksiat berleluasa, malapetaka menimpa dia, kena semua. Tapi kalau kita larang, mudah-mudahan kita selamat. Dia faham bang? Nah, jangan tengok satu ayat lah bak ustaz. Duk baca ayat tu kita susah hati. Oh, kita baik pun kena, kita dah ada masa ketika orang baik Allah selamat ayat tadi. Nah, pasal kita golongan yang melarang, mencegah kemungkaran. Kalau kita tak dengar hadis Nabi tak boleh tak? Hadis riwayat Imam Tirmizi daripada kitab Riyadhus Salihin tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajipan amar ma'ruf nahi mungkar. Malam ni saya tak bawa tabung Ustaz Fauzi, kalau boleh pinjam sat tabung. Nah, kalau boleh bagi itulah tabung besar tu, heret bawa balik sekali tak apa.
Bagi dengan kunci-kunci. 2 minggu ni semua kena drive sendiri. Nak buat macam mana? Anak naik motor pergi mana tu sampai berapa negeri, meluat aku bapak ni. Yang pembantu saya pula pergi makan kenduri di Tampin Negeri Sembilan tau. J Syam. Tampin lah. Hampa J Syam tak tahu. Hampa tak hidup lagi masa tu. J Syam Tampin Negeri Sembilan. Mau tak mau kena drive sendiri tak? Malam lah, kalau siang tu tak apa risau. Malam kadang-kadang banyak kali ya tuan-tuan, saya masuk line orang, aku marah kat apa? Apa kereta ni masuk line aku? Aku masuk line apa? Silap tengok line. Aduh, patut dia duk bagi lampu cap-cap, aku pun bagi lampu cap-cap. Bahaya tu, bahaya. Mata dah bukan nak kata rabun, tak tahulah kan. Lagi satu mengantuk ni jangan duk terbiang. Bahaya. Hari tu kan saya kesian orang tu di Sungai Tani. Bawa motor laju, hampa jangan dah bawa motor laju. Tahu-tahu babi hutan lintas baru. Dia langgar babi hutan tu. Babi lari tu dia terguling-guling, kesiannya ya Allah. Tu jangan dah laju siang hari tu. Kan? Ada orang dan orang tangkap. Tu babi tu berlari. Dia babi semua. Ada sekali tu saya pergi ceramah di Kuala Ketil, balik-balik budak muda tu habis daripada ceramah saya lah, dia peminat saya. Dia balik naik motor langgar babi. Babi mampu Lepas tu siapa pun tak mau tolong dia nak bawa balik ke rumah. Pasal share pasal langgar babi baru apa-apa. Aku juga naik kereta aku, saya tak kisah kan. Dia patah, ustaz loh ni adik ni tadi dengar ustaz ya kan awak dia langgar babi, tengok tergolek babi tu. Siapa tangkap video aku tak tahulah lepas tu kan. Syok ni nak cerita, duduk dalam kereta dia pening pasal dia langgar kuat kan. Dia tanya saya, ustaz saya langgar apa? Adik langgar babi. Astaghfirullahalazim. Duduk 5 minit tanya, ustaz saya langgar apa? Langgar babi. Astaghfirullahalazim. Lepas tu dia tanya, ustaz saya langgar apa? Langgar babi. Ni gila babi apa? Tanya apa banyak kali aku duk abang langgar babi. Hantar sampai rumah pi pak dia dengan mak dia. Lah ustaz terima kasih tu hantar anak saya. Lepas macam dia langgar apa? Ni lagi sekok. Dia jagalah. Memang area kami tu banyak babi hutan, banyak tu. Saya kadang-kadang keluar subuh, dia pun keluar ramai. Nak pergi kuliah aku ke apa ni? Orang tak mendengar, babi pula dengar. Kan? Itu cerita dia. Wallazi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawuna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Nak ringkas cerita, bila kita tidak bertindak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar serentak, Nabi kata yakinlah Allah akan datangkan musibah ke atas kamu semua. Ketika itu kamu bermohon kepada Allah supaya dihindari pada musibah ini, Allah tidak memperkenankan lagi permintaan kamu. Itu dia. Betullah ni kita kena melarang, kena cegah. Pilihan raya dah dekat tahun depan. Pilih elok-elok. Pilih pemimpin yang macam mana yang dipandukan oleh Al-Quran. Saya ambil satu ayat lah contoh untuk mengakhiri. Pilih orang yang nak jadi pemimpin, ada sifat-sifat ni. Surah Al-Ma'idah surah kelima ayat 55. Allah berfirman, innama walikumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un. Saya tak mau terjemah, pasal terjemahan sini clear. Ingat. Ni bila saya terjemah adalah terjemah politik pula, mendekona kau tu pula bagi dengar. 55. Sesungguhnya penolong kamu atau pemimpin kamu hanyalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Allah perincikan sifat orang-orang yang beriman yang layak menjadi pemimpin. Pertama, yang mendirikan semayang. Semayang tak tinggal, alhamdulillah, 6 ekor tak tinggal.
Dan itu tak terpakai. Pemimpin semayang pedi hitam tapi pemimpin bagi lesen ekor, tak terpakai. Mana dalil? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut 45. Semayang kena cegah keji dan munkar. Semayang tak tinggal nombor ekor, tak tinggal jam. Nah, pemimpin dia tak main nombor ekor, dia bagi lesen ekor. Lesen judi tak terpakai. Yang kedua, wa yu'tuna zakah, menunaikan zakat. Ada yang saya pernah baca seorang ustaz tulis menunaikan zakat di sini dia kaitkan dengan pemimpin yang amanah dalam mengurus harta rakyat. Sebab zakat ni contoh macam inilah, dalam poket saya ada 1,000 zakat yang wajib saya keluarkan, bukan milik saya lagi. Ini milik 8 asnaf. Kalau saya pakai berdosa tak? Berdosa. Sebab ini kewajipan mengeluarkan zakat satu, dan yang ni bukan hak saya dah. Macam itulah bila jadi pemimpin, dia kata. Bila duduk di singgah sana yang hebat, projek macam-macam, bukan duit bapa hang. 10 juta, 10 juta. Kalau boleh nak kurang lagi, selamatkan wang negara, selamatkan harta milik rakyat. Tu pemimpin bagus. 10 juta kata 15 jam. Yang ketiga, wahum raki'un. Nanti hampa duk faham rokok semayang. Sedang mereka rokok, tunduk menjunjung perintah Allah. Apa yang Allah suruh buat, apa yang Allah larang mereka tinggal. Pemimpin macam ni yang kita kena pilih. Jadi cukuplah untuk malam ni. Pasal tak ada pembantu seorang-seorang ya. Jadi susah balik malam-malam payah. Kan? Dan yang hampa dengar sampai batu dua kan? Bukan aku, hampa. Malam ni tabung tak ada. Projek duk naik rancak dah. Kena buat perubahan sikit. Sebab ada manfaat rupanya. Itu kita tak nampak. Dah 50% dah tuan-tuan. Alhamdulillah. Nanti bulan depan saya bawa. Tiap-tiap bulan saya akan buat flyer terkini. Tengok perkembangan daripada satu bulan dijangka siap tahun 2022 bulan Ogos. Nak cari tak banyak dah, 1.5 juta. Boleh bagi hutang tak? Tak boleh. 1.5 juta rupiah sampai kiamat tak siap. Ustaz nampak relax lah. Allah lagi bijak pada kita. Duk oplah buat apa? Dia duk naik. Kita dah bayar 2 kali dah. Kali pertama 68,000, kali kedua 101,000. Bayar kat depa. Kan? Tu dia. Saya sebulan sekali telefon Pegawai Kewangan, bagi semua baki dia akaun. Ada 4 akaun. Kan? Tengok satu-satu okey. Duit susut banyak. Nak bayar gajian tu, nak buat bangunan yang tu kan. Tapi Allah lagi bijak, Allah Maha Kaya, kita serah ke Allah. Sebab apa? Saya tekad nak bagi siap juga insya-Allah tahun depan dengan pertolongan Allah. Jadi kalau tuan-tuan nak sumbang, ada tabung kot Kalau tak ada, pakai jadilah tabung tu besar tu. Bagi dengan kunci-kunci, ku heret buat balik. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallah.